Haji sampai kat KL tu, sebenarnya apa yang Haji nampak bila adik-beradik berpecah macam tu, kemudian apa yang Haji punya target masa datang KL? Target saya nak jaga, nak bagi duit kat mak lah. Pasal mak tak kerja. Jadi saya masa tu, zaman saya tu, saya kerja gaji RM45 je. Jadi saya bagi kat mak saya RM15. Kadang-kadang saya nak makan pun saya tengok duit dulu. Pagi saya makan, tengah hari saya tak makan. Hai, Assalamualaikum. Okey, sekarang ni aku dengan Datin Nana daripada Usanita. Aku berada di Terminex Pest Control Sdn Bhd. Kita berada di Taman Selasih Gombak dan kita nak tengok, nak rungkai apa kehebatan Terminex sebenarnya. Assalamualaikum. Oh, ni Haji ya? Haji. Ni Puan Intan. Wah, ni ramai-ramai siapa ni? Sebahagian daripada pekerja. Ya, betul. Okey, hari ni saya bersama dengan Datin Nana, kita ada nak buat interview sikit tentang macam mana Terminex ni boleh wujud, apa keperluan dia kepada masyarakat apa semua kan. Poi, laju motor tu. Saya harap nanti Terminex selaju itu juga. Amin. Amin. Boleh saya masuk dalam? Jom, Datuk. Betul ke saya dengar busut ni ada kaitan dengan mistik ataupun hantu? Betul lah. Kat kampung saya dulu ni, Intan, kat kampung saya dulu, orang kampung-kampung ni cakap kan, tu busut. Jangan pergi ke situ, nanti keteguran. Oh, ada related? Ada cerita zaman dulu, Datuk, yang mungkin ramai orang yang tak tahu. Tapi sebenarnya, perkara-perkara mistik ni sebenarnya biasalah masyarakat Melayu lama. So, mereka percaya kepada beberapa perkara mistik, kepercayaan karut yang mereka katakan bahawa sebenarnya busuk yang besar tu adalah penunggu. Penunggu jin, penunggu hantu. Dan ada beberapa item yang cuba kita selongkarkan ketika sesi menggali dan membunuh busuk tu. So, kita jumpa beberapa perkara yang macam, betul ke? Dulu kita dengar lain. Okey, ada juga, Datuk, mereka katakan bahawa busuk tu sebenarnya kita boleh puja. Ramai orang yang puja busuk zaman-zaman dulu. Diorang puja sebab nak dapatkan benda-benda yang lebih baik. Kononnya bila diorang puja ada hasil selepas pemujaan tu. Yes, Datuk. Selain daripada itu juga, siapa-siapa yang lalu busuk tak boleh sentuh. Demam. Kalau sentuh, ada juga yang kata jangan kencing kat situ lelaki sebab nanti akan efek. Maluan dia besar. Tak betul. Orang cakap jangan kencing kat situ nanti telung kau besar. Ya, betul. Saya tak pernah dengar lagi tu. Itu ada orang kampung kan. Orang tua-tuanya saya tahu lah. Tapi sebenarnya betul kan, Intan, ada benda sebenarnya. Dan lagi yang paling saya rasa macam betul ke ni bila saya dah jadi pengamal sekarang ni, orang kata applicator untuk pest control, saya kata apalah yang aku dengar dulu-dulu ni, yang paling kelakar tu dulu dikaitkan dengan ayam hutan. Bila duduk je atas busuk tu, nanti katanya dia akan makan anak-anak yang dekat dalam busuk tu. Okey, lagi satu, kalau katalah kita nak bina rumah, jangan bina yang berdekatan ataupun bekas busut. Katanya nanti akan sui. Tapi sebenarnya saya ambil as a positive side lah. Sebab bila kita tengok busut ni, orang tu cerita macam ni. Orang tu kata macam ni. Rupanya sebenarnya dia nak bagi tahu kita. Sebenarnya busut ni bahaya kot. Bahaya. Sebab bila katalah kita buat rumah di atas tapak busut, kalau kita tak buat treatment, Datuk. So apa akan jadi? Akan jadi masalah. Anak-anak yang akan memusnahkan rumah. Jadi itu cara orang dulu bagi awareness ataupun metafor dia orang memang boleh pakai juga saya fikir. Lepas tu kata kita tak boleh usik. Kalau kita usik maksudnya benda tu merebak. Rumah dia kalau kita usik nanti dia pergilah cari tempat lain. Betul kan, merebak tu. Jadi benda ni macam patut kita kena faham di sebalik ayat tu sebenarnya. Betul. Jadi kita boleh tahu bahawa masyarakat dulu memang rupanya begitu indah. Mereka pandai bermain bahasa. So mereka tahu bahawa bila mereka buat sesuatu tu ada impact. Tapi Kak Intan, yang bila saya tahu bila ada busut ni, dia ada satu queen.
Okey. Dan queen itulah yang akan orang kata mengawal busuk tu, betul ke? Ya, pandai Datin. Sebenarnya apa yang ada dalam satu busuk tu adalah queen dan juga empire dia. So dia akan duduk sepasang lah. Sebenarnya memang tak ada apa-apa. Itu adalah tempat Anai bersarang. Okey, bercakap pasal queen. Buktikan kepada saya mana queen. Mana queen? Mana queen? Okey, jom Datuk. Datin. Okey, Intan. Mana Intan? Ni Datuk ni. Wah. Okey. So kalau Datuk yang Datin Ni tengok. busuk? Ya. Kita ambil ni masa ni kita pergi ke UIA. So kita tengok sebenarnya dia daripada bawah. Kalau kata Datuk yang Datin perasan, dia menjala ni tunnel dia ni. Oh, yang dia buat. Ya, ini yang dia buat. Tu. Ini adalah movement dia yang kami sempat rekodkan. Okey, setiap kali pergerakan dia daripada bawah tanah ni. 23 bulan 9. Ya, dia naik cakap sini. And then 24, satu hari dia naik ni. Satu hari sini. Ya. Lepas tu hari 24, 2 hari sampai sini. Ya, 23.5 cm. Kalau Datuk tengok perhatikan betul-betul betapa dia berjalan, dia menjala daripada bawah tanah sampai sehingga ke sampel kayu pokok yang kami letak. Actually nak buat perhiasan je. Tapi tengok macam mana kita nak bagi dia food source jugalah. Jadi bagaimana dia berjalan, dia hidup sebenarnya. Jadi bayangkan kalau katalah kebanyakan rumah yang tak buat treatment anak-anak dan rumah tu memang dah ada sign of the mites punya simptom. So inilah akan jadi dia sangat laju dan sangat cepat. Dan begitulah sebenarnya cara dia. Sebab dia Begitulah cara dia makan. Cepat. Ya. Satu hari, 2 hari kan dia punya. Jadi bila dia makan atap-atap yang berkayu, jadi benda tu bila dah tak ada, dah habis, so akan runtuh. Sekarang ni saya nak tahu macam mana dia boleh tinggi. Okey. Mungkin Haji boleh terangkan. Ji. Haji kejap Ji. 30 tahun. Bos besar. Okey Ji. Ji, saya nak tahu ni Ji kan. Sekarang saya tanya dengan Puan Intan. Busuk yang saya selalu jumpa, kadang-kadang dia kecilnya ni kan. Lepas tu dia naik tinggi sampai tinggi. Dia membesar. Jadi makna adakah dia tolak daripada bawah ataupun dia bina-bina ke atas ni macam mana? Okey, sekarang ni Datuk tengok tanah yang lembut tu. Oh, yang ni. Lembut betul. Okey. Dia akan tambahlah daripada tanah ni, dia akan bawa masuk, dia akan tambah. Dia bina tempat baru. Tempat baru. Tengok tu yang apa? Ni, Yang masih lembab. Yang biasa tu, yang kecil tu. Dia akan tambah. Oh, jadi itu yang baru lah kita nampak. Okey Ji. Kalau sekarang ni dia bina yang ni kan. Tapi bila hujan, kenapa dia keras macam ni? Ini pun nanti dia keras ni tengok gambar. Mula bila dia bina tu, nampak macam basah-basah sikit. Lepas tu dia akan keras. Dia bergantung kepada kalau kawasan tu banyak, jadi tanah ni lebar kan. Dia akan ambil tanah ni lah. Lagi pula anak-anak ni pelan lama pelan banyak. Bukan banyak ni je. Hari-hari dia beranak. Hari-hari dia beranak. Queen dia lah. Yang lain tak beranak kan? Queen dia lah. Queen dia beranak satu hari berapa banyak je? 20,000 ke 30,000. Satu hari 20,000? 20,000 ke 30,000. 20,000 ke 30,000. Besar mana Queen dia kalau ada besar gajah ke? Adalah. Yang sampai 20,000 ni boleh beranak satu hari tau. Kecil je Datuk saiz dia. Takkan mana-mana Tapi dia mampu. Ada. Okey, ini kita panggil sarangan anai lah daripada busuk itu. Oh, ni busuk tu. Busuk ni kita pecahkan. Yang sebenarnya macam ni lah. Keras ni, Datuk. Ini dikatakan keras ni. Allah jadikan dia punya air liu dia tu. Maknanya dia punya ni, dia punya protection kat sini, dia punya keras dan dalam ni dia punya laluan-laluan dia lah. Inilah tempat di mana anak-anak. Ya, betul. Engineer. Ini dipanggilkan soil engineer. Pemaisuri tadi, Queen tadi tu, dia hanya breeding, beranak. So dia akan menghasilkan sama ada pekerja, workers ataupun soldier, tentera. Okey. So jadi dalam tu juga dia akan bertukar menjadi kekatu. Perasan tak kekatu? Itulah ada kaitan. Pernah masuk tak dalam rumah Datuk Kedatin? Hati-hati Datuk. Kita cakap pasal tadi yang beranak sampai 20,000 apa semua kan. 20,000. Ada anak-anak besar ni boleh beranak 20,000 lah. Ya, betul. Intan ni nak bohong. Betul Datuk. Dia telur dia. Datuk cuba Datuk pegang. Ini bukan anak. Datuk, ini Queen. Inilah Queen Datuk. Ini Queen. Ya dah ni yang bohong aku ulat apa dia bagi aku ni. Betul Datuk, ini Queen. Peganglah. Tak boleh saya geli. Mestilah geli. Datuk, ini boleh makan Datuk. Ramai orang makan untuk Datuk, kuat. sila pegang. Kuat Datuk, kuat. Sila pegang Datuk. Sila pegang Datuk. Okey, dia boleh beranak 20,000 satu hari. Ya, betul. 30. Mana bapak dia pula? Ni Queen. Dalam satu kasta, dalam satu koloni busuk tu, dia akan ada king and queen.
Jadi yang kita dapat ni adalah permaisuri lah, dan inilah dia orang kata peranan yang paling besar sekali dalam sebuah kasta. Maknanya ada berapa queen dalam satu kasta satu ni? Dalam satu busuk dia ada satu queen and satu king. That's why kalau kata kita nak pastikan anak-anak dan kita nak musnahkan busuk tu selesai, pastikan kena jumpa queen. Kalau tak, jangan harap nak selesai. Akan naik semula daripada tapak yang sama. Weh, mari sini. Kau tengok ni. Besar ni, kau tengok jari aku. Kau rasa anak-anak besar mana ni jari aku nampak ni? Apa ni queen dia? Okey, cuba kau tengok ni Kau tengok dekat sikit kamera kau. Kau just imagine macam mana dia boleh buat satu jalan yang kau tengok tu. Kau tengok. Nampak tak? Kau nampak tu. Dia yang ini kat luar ni, dia punya tebal ni, ini dia punya protection. Kubu dia lah. Sampai boleh jadi keras macam tu. Keras macam ni. Tengok keras macam ni. Yang dalam ni lembut dengan pusing pecah. Okey, sekarang ni ni apa ni Intan? Okey, ini sebenarnya kita nak demonstrate. Kita tunjuk dekat Datuk. Yang ini adalah macam mana Datuk tengok daripada jauh nampak macam semut kan yang tadi Datuk cakap tu. Macam mana rupa dia sebenarnya? Ya, inilah macam mana rupa dia yang saya nak tunjuk dekat Datuk bahawa ini adalah soldier dia. Tapi kalau saya nak tengok pakai ni, biasanya kalau saya dekat dulu saya masa dekat MCKK dulu. Okey. MCKK. Asal dulu saya kat MCKK dulu kalau saya masuk lab ni saya akan pakai baju. Of course. Baju. Ya, Datuk. Baju. Okey. Nampak. Aku ni pelakon, aku pakai apa pun nampak macam real kan. Betul. Ada nama. Ada nama. Hebat Datuk. Hebat Datuk. Bukan cancalan Datuk. Bolehlah sebagai Cakap dengan entomologist, Datuk. Entomologist. Sebab kaji serangga, entomologist. Sebagai seorang entomologist, saya merasakan kehidupan anak-anak ini membawa erti yang begitu besar dalam kehidupan dia dan juga manusia. Kerana manusia juga ada puak-puak dia dan anak-anak juga ada puak-puak dia. Dan hari ini saya nak tunjukkan kepada semua yang ada di sini macam mana seorang Entomologist. Sebagai seorang entomologist tadi tu rupa anak-anak yang sebenarnya. Silakan Profesor. Terima kasih. Ya. Silakan. Ini semua student-student saya. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang muda. Okey, silakan. Apa bezanya? Datuk nampak tak something? Nampak? Macam raksasa kan. Dia punya cabang depan tu dia macam ni. Itu yang membezakan dia dengan kasta yang lain. Sebab apa kita ada soldier, kita ada yang tu, yang ni. Ini apa? Ini askar, soldier. Oh, ni askar. Ya. Sebab hanya kita ambil askar sebab askar saja yang boleh membezakan antara kasta-kasta yang lain. So ini askar. Sebelum adanya orang kata company ni, apa Tuan Haji buat sebelum ni? Kalau daripada mula saya lepasan SPM saja. Sama kita. Sama. Okey, SPM je. Lepas SPM tu saya berjarah ke KL. Jadi masa saya sekolah tu tak ada nak buat apa kan. Jadi kita pergi ke KL cari kerja. Macam-macam saya buat lah. Restoran tu senang. Tak perlu kita nak makan, nak pergi kedai kan. Kerja kat restoran tu? Kerja dekat restoran. Cuci pinggan. Kena baling dengan pinggan kalau tak betul buat kerja. Lepas tu sudu yang kari-kari tu mamak baling. Jadi malam kita tutup kedai, buat roti canai pula. Uli. Lepas tu saya jadi office boy. Jadi saya bukan orang kenal, orang miskin. Masa tu kita ada LCE SPM. Masa time LCE tu bapa saya meninggal. Jadi mak saya bukan ada kerja, dia buat kuih. Jadi terpaksalah kami ni, Pak Cik ambil, Pak Long ambil. Kita ada 9 beradik. Maknanya juga bersepah-sepah ni. Bersepah masa tu tak tahulah. Okey, kalau kata masa tu mak buat pesan, kau pergi ikut dia ni, kau pergi ikut Pak Long, kau ikut Pak Cik. Apa perasaan Haji tu? Sedih lah tinggal. Masa sedih lah.
berpisah dengan adik-beradik yang tidur sebantal, tidur seselimut, tiba-tiba berpisah? 9 orang ya? 9 orang. 9 orang. Kami berpisah. Tak boleh macam masa tu kita sekolah kan. Kalau kita tak pergi, tak sekolah lah kita. Betul. Masa tu SPM ke SCE. Lepas tu adik-adik perempuan, kita ada 3 orang lelaki. Yang lain perempuan. Yang sedihnya, biasalah tu, adik saya tu bila duduk dengan orang, anak perempuan, semua suruh buat kerja je lah. Lepas tu takut jugalah kan. Jadi masa hari pertama Haji keluar rumah, tinggalkan mak, lambai mak. Haji ingat tak masa mak lambai tu, mak tengok macam mana? Mak saya tu kira macam dia tahan lah. Bapa saya pun meninggal pun dia tak menangis. Jadi bila ni dalam hati dia tu, dia tengok tu, kita tahulah perasaan dia kan. Haji sampai kat KL tu, sebenarnya apa yang Haji nampak bila itulah adik-beradik berpecah macam tu, kemudian apa yang Haji punya target masa datang KL? Target saya nak jaga, nak bagi duit kat mak lah. Pasal mak tak kerja. Jadi saya masa tu, zaman saya tu gaji RM45 je. Jadi saya bagi kat mak saya RM15. Kadang-kadang saya nak makan pun saya tengok duit dulu. Pagi saya makan, tengah hari saya tak makan. Kalau saya pagi saya boleh tahan, tengah hari tu saya makan lah. Sejarahnya saya kerja kedai elektrik, lepas kedai makan apa semua tu. Lepas tu MAS, staff MAS datang nak sewa stand fan dekat kita punya kedai. Kebetulan kawan saya kata okey, interview beberapa bulan. Jadi saya pergilah interview. Saya pergi interview, saya dapat kerja MAS. Itu kerja SML pun biasa je, bukan kerja yang orang kata gaji tinggi-tinggi ni. Pasal saya SPM je. Lepas tu dia bagilah kerja office boy macam tu. Dia bagi saya jaga pest control dan waste disposal. Waste tu sampah lah. Jadi saya dapat ilmu daripada syarikat-syarikat ni lah. Bila Haji buat terminate ni? Terminate Enterprise tahun 1988. Kita daftar Sdn Bhd 1994. Nak menjaga buat pest control ni bukan benda yang bukan semua orang boleh buat. Betul. Tak ada pengalaman memang tak boleh buat. Minat tu kena ada. Apa yang dulu masa belajar you grad apa? Saya actually mula-mula kita buat corporate admin. Okay, kita buat di UiTM BCA corporate admin. Kemudian memang tak ada related lah. Tapi oleh kerana benda tu ada juga kena mengena dengan pengurusan. Jadi benda tu bolehlah saya absorb di kerja-kerja klinikal, di kerja clerical, apa semua. Bahagian administration lah. Tapi kita rasakan bahawa masa tu keperluan aku ni sebenarnya banyak dekat R&D, sales and marketing. So memang kita ada aim untuk besarkan lagi bisnes ni. Sebab kita nampak ada future lah dekat situ. Saya tinggalkan, saya minta administration biar mereka yang buat. So bila dah habis kita buat kerja dekat site, so kita akan datanglah malam. So bila kita jadi usahawan ni sebenarnya, even though kalau kita tidur pun kita masih lagi berfikir. Mungkin kita rasa macam part of me lah. Kan kita dah kerja, mula kena paksa. Lepas tu macam bila dah kena paksa tu kita rasa nak kena bantulah, kesian. Berapa orang staff ada sekarang? Sekarang ni 80 Datuk. 80 warga tempatan atau semua campur-campur? Kita warga tempatan. Apa you punya perancangan di dalam 3 tahun akan datang? Okey, untuk 3 tahun akan datang lagi, so now saya dah berjinak-jinak dengan training. Okey, jadi saya berhajat untuk dalam tempoh masa 3 tahun lagi, kita ada kita punya own academy. Kita nak latih lagi ramai lagi belia-belia dekat luar sana supaya mereka tak jobless. So come to our academy. So kita akan bagi mereka sebenarnya tempat untuk bekerja. First kali bila saya nampak billboard Usanita, penjenamaan dan digitalization tu, sebenarnya even though saya cakap kita dah 30 tahun, tetapi kita masih ada lagi kekurangan, especially on penjenamaan. Okey, mungkin orang cakap kita kena invest lah, carilah orang, tapi benda ni sebenarnya kita tak boleh sebarangan sebab dia perlukan teknikal yang sangat-sangat orang yang cakap tu kena tahu fakta. Okey, jadi bila saya nampak ini adalah satu platform yang saya kena pergi, saya kena tunjukkan. Pak Intan? Ya. Ini tempat apa ni? Inilah markas peperangan. Markas store kami, yang mana store kita ni sebelum katalah kita nak buat sebuah syarikat pest control, Datuk, perlu diaudit oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Jadi dekat Jabatan Pertanian Malaysia. Pertanian? Ya, ni semua yang Datuk tengok Datuk dekat dalam store ni. Hey, I'll be back. I'll be back. I'll be back.
Ini apa Intan? Ini mesin fogging. Mesin fogging. Ya, fogging mesin. Itulah. Alright. Jadi inilah mereka tempat mereka simpan peralatan, mereka simpan bahan kimia dan juga barang-barang lain lah macam PPE. Dan kalau kita lihat dekat sini, ini adalah tempat mereka sedang membaiki dan juga menyelenggara mesin. So mereka ni bukan saja boleh membuat perkhidmatan kawalan pemusnahan, tapi mereka juga adalah expert. Kita dah train lah. Apa kita nak buat ni? Okey, untuk soil treatment kita ada beberapa step. Ada 4 stage. Okey. Selalunya kontraktor akan skip. Dia akan buat 2 step saja. Okey, tapi hari ini saya nak maklumkan bahawa kita ada 4 step. 4 step jangan korang kena kencing tau. Korang kena kencing, pest control datang, dia buat 2 step saja. Sebenarnya ada 4 step. Okey, kita ada 4 step. Selalunya kita akan step buat. Yang pertama. Kita akan buat dekat pile cap, kita akan buat dekat beam, kita akan buat dekat slab dan kita akan buat dekat apron. Apron. Last kali dekat apron lah kita kena buat. Apron ni yang saya tahu yang masak tu. Apron tu tepi dia tu. Ya, Okey, alright. ini aktiviti soil treatment lah. So kita akan bancuh chemical. Setiap 1 meter persegi kita kena letak 5 liter air. 5 liter bancuhan chemical, yes. Okey. Jadi anak-anak akan naik ikut sini selalunya. Naikkan ke atas ikut sini. Naik atas daripada sini lah. That's why kita perlu buat soil treatment. Ini tanah. Ini soil. Ini tanah. Suami isteri ni menjadi satu inspirasi yang begitu besar bahawa akademik itu bukan saja yang boleh menjuruskan kita menjadi seorang usahawan, tetapi kemauan kita sebagai seorang manusia yang ingin berkembangkan bakat yang ada pada kita, yang kita percaya bahawa rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu tak pernah salah alamat. Thank you for watching dan jangan lupa subscribe Suhan Channel dan juga YouTube channel Usanita. Okey, anda akan dapat menyaksikan banyak lagi cerita-cerita inspirasi Street Smart with Rosham at Usanita ni. Dan thank you very much. Thank you Haji. Terima kasih. Thank you for Intan. Thank you for watching everybody. Bye. Assalamualaikum and salam sejahtera. Ku Usanita.